Arak ni tuan-tuan telah dikategorikan sebagai salah satu daripada dosa-dosa yang cukup besar. Dia bawah sikit daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menggambarkan arak ini sebagai ibu kepada segala kejahatan. Sebab dengan arak ni tuan-tuan, macam-macam perkara boleh berlaku. Dia mabuk, dia boleh langgar orang, dia boleh bunuh orang, dia boleh rogol orang, dia boleh menyebabkan pergaduhan, pukul anak bini dan sebagainya. Macam-macam rentetan dosa yang boleh dilakukan dengan arak ni. Anak-anak yang tak berbakti kepada mak ayah dia, siaplah hamba, pasti akan ada satu azab yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tuan-tuan disebut bahawa anak derhaka ini tidak akan dipandang oleh Allah. Segala solatnya, puasanya, sedekah, zakat, hajinya, segala amalannya tak akan dipandang langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada dunia besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kitab Al-Kabair Asy-Syaikh Al-Dhahabi dan juga panel penterjemah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, senang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih lagi Allah Taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Sekali lagi tuan-tuan, Allah Taala pilih kita, Allah Taala campakkan kasih sayangnya kepada diri dan hati kita untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajipan dan menunjukkan ketaatan kita sebagai hamba yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar nikmat yang Allah Taala terus bagi pada kita hari ini tuan-tuan, wajib kita syukuri, terima kasih ke Allah, teruskan berdoa minta ke Allah Subhanahu wa taala agar segala nikmat dan kelebihan yang ada pada hari ini, keimanan, kesihatan, kekuatan, kesenangan dan sebagainya, Allah Ta'ala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan Allah SWT, alhamdulillah, syukur pada Allah dengan izinnya kita dipertemukan pada malam ni, dan insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita pada malam ni menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair, di mana pada hari ini insya-Allah kita akan teruskan lagi pada bab yang ke-10, dosa 10 di bawah tajuk riba. Kita masih lagi berada dalam bab perbincangan tentang riba ni tuan-tuan, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-63. Hari itu kita berhenti pada perenggan yang terakhir tu, insya-Allah.
Jadi macam mana kita tahu tuan, riba ni merupakan satu perkara yang diharamkan kerana ianya menekan satu pihak dan memberi keuntungan yang mudah kepada satu pihak yang lain. Bertentangan dengan sifat Islam yang suka kita tolong menolong, bantu membantu. Kalau kita nampak orang susah tuan-tuan, Nabi SAW ajak kita supaya tolong. Siapa-siapa ada dalam masalah, kita tolong selesaikan masalah dia. Tak kira apa jenis masalah, keuangan, kehidupan, keluarga dan sebagainya, insya-Allah Allah Ta'ala akan melepaskan kesusahan dan kesempitan yang dialami oleh kita dunia dan akhirat. Ini merupakan satu janji yang besar yang diberi oleh Nabi SAW. Sebab apa? Islam ni dia bukan jenis agama yang kata hang-hang aku-aku tak. Islam ni satu agama yang kita kena ambil tahu tentang saudara kita, terutama mereka yang dekat dengan kita, adik-beradik, mak ayah kita, adik kakak, jiran-jiran yang berada dalam keadaan kesusahan. Sebab kita seorang tuan-tuan takkan membentuk satu masyarakat yang kuat, tapi kalau kita saling bantu-membantu, insya-Allah satu kekuatan dapat diwujudkan dalam masyarakat, dalam khariah negeri negara kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita sambung lagi pada hadis yang terakhir di muka surat 63. Baik. Juga dalam hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Arba'atun haqqun 'ala Allah alla yudkhilahumul jannah wa la yudhiqahum na'imaha mudminul khamr wa akilur riba wa akilu malil yatimi bighairil haqq wal 'aqu liwalidayhi illa ayyatubu." Dia ada tambahan sikit tuan-tuan, illa ayyatubu. Rawahul Hakim fi Mustadrak atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud ada 4 golongan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk tidak memasukkan mereka di dalam syurga dan tidak merasa kenikmatannya, iaitu peminum arak, yakni mereka yang tegar, pemakan harta riba, pemakan harta anak yatim, dan penderhaka kepada kedua ibu bapa, kecuali mereka bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadis ni keras tuan-tuan, sebab disebut di sini Allah Ta'ala berhak kepada 4 golongan yang Allah Ta'ala rasa mereka ni tak layak untuk nak masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan setakat tak boleh masuk, nak hidu, nak bau, yang jarak bau syurga ni tuan-tuan boleh hidu dalam jarak ratusan tahun perjalanan. Segala kenikmatan, segala apa yang dicipta oleh Allah dalam syurga tidak layak bagi 4 golongan ni. Yang pertama disebut peminum arak. Arak ni tuan-tuan, seperti mana kita maklum, dalam syurga ni betapa Allah Ta'ala sediakan nikmat yang banyak. Salah satunya sungai daripada arak. Di mana dalam syurga nanti tuan-tuan, arak yang ada dalam syurga tu bukanlah seperti mana arak yang sekarang ni tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita akan main pula dalam bab arak. Dia juga termasuk dalam dosa-dosa yang besar. Bahkan dalam syurga tuan-tuan, arak yang ada disediakan oleh Allah penuh dengan kenikmatan, kesedapan yang tidak dapat dicapai oleh akal kita sekarang ni tuan-tuan. Hanya mereka yang masuk syurga saja yang akan merasa benda ni. Dan arak ni tuan-tuan telah dikategorikan sebagai salah satu daripada dosa-dosa yang cukup besar. Dia bawah sikit daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menggambarkan arak ini sebagai ibu kepada segala kejahatan. Sebab dengan arak ni tuan-tuan, macam-macam perkara boleh berlaku. Dia mabuk, dia boleh langgar orang, dia boleh bunuh orang, dia boleh rogol orang, dia boleh menyebabkan pergaduhan, pukul anak bini dan sebagainya. Macam-macam rentetan dosa yang boleh dilakukan dengan arak ni. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran tuan-tuan, cara Allah Ta'ala nak haramkan arak tu pun tuan-tuan cantik. Cuma kita tak bincang lah ni, nanti bila main bab arak kita akan tengok secara detail insya-Allah. Tapi yang pertama Nabi sebut peminum arak. Dan kita tahu tuan-tuan, antara balasan yang diberikan oleh Allah, setitik arak yang diminum tuan-tuan walaupun tak mabuk boleh menyebabkan ibadat kita selama 40 hari ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Besarnya kesan kepada peminum arak tu baru setitik tuan-tuan. Kalau sebotol itu rasanya umur yang ada pada diri kita hari ni pun tuan-tuan belum tentu dapat menanggingi sebotol arak kalau kita minum. Wal'iyazubillah. Okey, yang kedua tuan-tuan, pemakan harta riba. Bab yang senang kita bincangkan ni tuan-tuan. Mereka tergolong dalam golongan yang tidak akan diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, di akhirat tak ada RR, kita sebut dah hari tu, dia tak ada tempat tengah-tengah. Dia ada ending dia dua pilihan sahaja. Sama ada tak masuk syurga atau dia akan dihumban dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana ni dijelaskan oleh Nabi SAW, orang yang makan riba, yang hidup dengan riba takkan masuk syurga, takkan lihat, takkan bau, takkan nampak syurga. Dia takkan diselamatkan oleh Allah di satu tempat, melainkan akan dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tuan-tuan, pemakan harta anak yatim. Tuan-tuan, anak yatim ni rasanya kita pernah sebut dah kot, tuan-tuan. Dia merupakan seorang manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mak ayah dia salah seorang atau kedua-duanya meninggal sewaktu anak ni masih kecil. Ketika mana diperlukan belayan, kasih sayang, tunjuk ajar dan sebagainya, anak ni mendapat satu kekurangan. Tetapi anak yatim ini merupakan satu golongan yang diangkat tempatnya dalam Islam begitu tinggi. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam sebuah hadis, orang yang memelihara, yang menjaga, yang berbakti, yang menguruskan anak-anak yatim ni, tuan-tuan, kedudukan orang tersebut dalam syurga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi angkat jari, Nabi tunjuk macam ni. Maksud dia apa, tuan-tuan? Pertama, kita tahu dia akan berada di sebelahan, berdekatan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, bila kata dia dengan Nabi macam ni, maka sudah pasti dia akan diganjarkan dengan syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi, yang di dalamnya terdapat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul-rasul, para siddiqin, syuhada, salihin, orang-orang yang baik, tuan-tuan. Syurga yang paling banyak nikmat, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu tinggi kedudukan anak yatim diangkat. Dan orang yang makan harta anak yatim, tuan-tuan, dia telah berlaku khianat kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebut dalam Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya apa yang dia makan tu ibarat dia sedang menyuapkan ke dalam perutnya itu nara, api neraka Allah Subhanahu wa taala, wa sayaslawna sa'ira, maka dia akan dibakar dalam sa'ir, akan dibakar dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Cukup besar azab yang disediakan kepada orang yang makan harta anak yatim. Jadi, tuan-tuan, ini sebenarnya satu kelebihan kepada kita. Tuan-tuan boleh cari anak-anak yatim, tuan-tuan, di Korea kita, di Kebat kita, siapa-siapa yang kita kenal, tuan-tuan, kan. Tambah-tambahnya anak yatim yang kehilangan ayah. Sebab ayah ni lah kebanyakannya yang duk keluar pergi kerja, duk cari pendapatan, cari rezeki kepada anak-anak ni. Bila tak ada ayah, anak kecil-kecil, kesian kat mak, susah, tuan-tuan. Mak seorang nak jaga anak kecil-kecil ni, tuan-tuan. Kalau kita dapat tahu, tuan-tuan, kita bantu, kita sarah, kita ambil buat anak angkat ke apa ke, ataupun kita bagi duit perbelanjaan bulanan, kita sarah duit bantuan sekolah dia, beli baju raya ke apa ke, apa saja yang boleh kita buat, tuan-tuan, lakukan kepada anak yatim. Ini bonus yang cukup besar, tuan-tuan. Bukan mudah nak dapat ruang-ruang yang macam ni. Atau kalau tak ada pun, tuan-tuan, kita pilih bagi bantuan ke rumah-rumah anak-anak yatim. Dan kalau macam di sini, yang paling dekat yang saya tahu, di Inapan Kasih Sayang di Taman Koskam sana. Tak jauh pun pada sini, rasa 5 minit, tak sampai 10 minit kot sampailah Taman Koskam tu. Rumah anak yatim yang diuruskan oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, tuan-tuan. Pagi-pagi, tuan-tuan, saya nak pergi sekolah, akan nampak satu bah tu akan mai pada sana, berhenti di depan SKR Rendang, turunlah anak-anak ni, tuan-tuan. Kadang-kadang teringat juga anak kita ni, kita dalam perjalanan nak hantar anak kita pergi sekolah. Mereka ni waktu nak pergi sekolah tak ada siapa siapkan mereka, tak ada siapa gerak sediakan sarapan kat mereka, tak ada siapa yang nak bagi kata-kata semangat kat mereka. Kesian, kan? Satu kekurangan yang cukup besar. Maka padan dah Allah Ta'ala meletakkan kedudukan yang tinggi. Sebab kecil-kecil lagi mereka dah diuji, tuan-tuan. Saya umur macam ni pun, tuan-tuan, alhamdulillah, syukur pada Allah masih lagi ada mak dan ayah. Dan rasa sekarang ni pun tak sanggup kalau nak kehilangan mereka, tuan-tuan. Anak-anak yatim ni jangan duk kata lah. Lagilah. Jadi, tuan-tuan, ini satu bonus yang besar kepada kita, tuan-tuan. Dan kalau kita kenal anak-anak yatim, kita buat lebih kurang kat mereka, kita zalim mereka, tuan-tuan, nescaya tak selamat kehidupan kita nanti.
Mungkin kat dunia kita boleh senang, kita makan harta anak yatim, kita senang buat seketika, tapi percayalah tuan-tuan, kita akan jadi orang yang paling menyesal apabila berada di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tu golongan ketiga. Dan golongan yang keempat disebut oleh Nabi SAW, penderhaka kepada kedua ibu bapa. Hak ni bab ni pun kita dah selesai tuan-tuan. Derhaka kepada mak ayah saja tuan-tuan, ketika itu juga kita akan jadi, kita buat hati mak ayah tergurih, ketika itu juga kita jadi anak derhaka. Anak derhaka takkan cium bau syurga Allah Subhanahu wa taala. Anak derhaka ni silap-silap tuan-tuan, Allah Taala akan beri balasan sewaktu dia masih hidup di dunia. Anak-anak yang tak berbakti kepada mak ayah dia, siaplah hangpa, pasti akan ada satu azab yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tuan-tuan disebut bahawa anak derhaka ini tidak akan dipandang oleh Allah. Segala solatnya, puasanya, sedekah, zakat, hajinya, segala amalannya tak akan dipandang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, 4 perkara ni kita kena take note, kena pastikan kita tak lakukan dalam kehidupan kita. Dan kalaulah kita melakukannya tuan-tuan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, pintu taubat sentiasa terbuka kepada kita tuan-tuan, terbentang luas di hadapan kita. Ini amaran besar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Diriwayatkan juga bahawa orang yang makan riba akan dihimpunkan pada hari kiamat dalam rupa-rupa anjing dan babi, disebabkan tipu daya mereka dalam memakan harta riba, seperti diubah rupa orang-orang Yahudi yang dipanggil Ashabus Sabti, ketika mereka membuat tipu daya untuk menangkap ikan pada hari Sabtu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Sabtu, dan mereka mengambilnya pada hari Ahad. Maka tatkala mereka melakukan sedemikian itu, lalu dirupakan mereka dengan rupa kera dan babi. Tuan-tuan, disebut juga tuan-tuan, antara ciri kita nak kenal nanti di akhirat orang-orang yang makan riba, mereka akan diubah wajah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seperti babi dan kera. Sebab orang makan riba ni dia licik, dia tak habaq terang-terang kata itu riba, tapi dia buat satu cara, dengan cara menekan dan sebagainya. Nak pinjam duit boleh, kalau ambil 100 kena bayar 110. Macam ni kan, kita duduk tengok banyak banner-banner tuan-tuan, dia tulis kalau nak pinjam dia ada persen dia, 1% lah, 1.2% lah, apalah tuan-tuan. Itu semua riba lah tu. Kita dalam keadaan terdesak, tak ada nak fikir panjang, kita pergi ambil. Dengan kita-kita sekali akan kena tuan-tuan. Dan orang yang buat kerja-kerja macam ni tuan-tuan, mereka ni sama perangai macam kaum Yahudi pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, yang disebut sebagai satu peristiwa Ashabas Sabt. Siapa dia mereka ni tuan-tuan? Kalau kita tengok pada kisah sirah tuan-tuan, sekelompok kaum Yahudi yang menjadi umat Nabi Musa alaihi salam yang tinggal di kota Ilat di pesisir Laut Merah. Disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, penduduk Ilat ataupun juga dipanggil sebagai Ailah atau Ilya merupakan sebuah desa yang berada di antara Madian dan Al-Thur, di dekat Teluk Aqabah dan di pesisir Laut Merah. Tuan-tuan, mereka ni tuan-tuan, bila duduk tepi laut, kebanyakan daripada mereka ni melakukan kegiatan ekonomi menangkap ikan. Lebih kurang macam nelayan macam tu lah. Kemudian tuan-tuan, maka Allah Ta'ala nak uji mereka. Pada hari Sabtu ni tuan-tuan, setiap hari Sabtu adalah hari mereka beribadat, dan mereka dilarang untuk melakukan perkara lain, tak boleh pergi kerja. Dan Allah nak tengok sejauh mana mereka punya ketaatan mereka kepada Allah. Mai hari Sabtu saja tuan-tuan, ikan ni dia akan mai, bukan kata setakat nampak tu, mai sampai ke gigi ayam, duk main kat tepi-tepi tu ya. Pok-pok ni tengok geram ya. Bila mai hari Ahad sampai Jumaat, nak cari sekor pun teruk. Pi sampai ke tengah lop pun kadang-kadang dapat sekor 2 ya. Mai hari Sabtu ni depan mata, kira kalau pi tu boleh tangkap dengan tangan ya. Allah Ta'ala uji dia tuan-tuan. Disebut benda ni di dalam suratul A'raf bermula ayat 163, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya bacakan terjemahannya, dan bertanyalah kepada mereka wahai Muhammad mengenai penduduk bandar yang letaknya di tepi laut semasa mereka melanggar larangan pada hari Sabtu.
ketika datang kepada mereka pada hari Sabtu itu ikan-ikan yang menjadi cubaan kepada mereka, yang kelihatan timbul di muka air, sedang pada hari-hari lain ikan-ikan itu tidak pula datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka dengan cubaan itu kerana mereka sentiasa berlaku fasik. Allah Ta'ala sebut memang menjadi satu ujian Allah kepada mereka. Ikan mai sampai gigi laut. Lepas tu mereka duduk tengok ni geram, mereka buat helah. Mereka tak pergi tangkap ikan hari Sabtu. Macam mana mereka buat? Bila mai hari Jumaat petang, mereka korek macam satu kolam yang besar. Mereka buat macam perangkap. Kemudian bila hari Sabtu, ikan ni semua tuan-tuan akan masuk dalam kolam tersebut, terperangkap dalam tu, air akan surut. Bila mai hari Ahad, mereka pakat pergi kutip. Dan mereka kata, kami tak tangkap hari Sabtu. Hari Sabtu kami pergi beribadat di semayang macam biasa. Kami tak turun apa pun. Cuma hari Jumaat kami buat kolam macam tu. Salah lah. Hari Ahad kami pergi kutip. Mereka cuba bermain dengan arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka rasa benda tu satu tipu daya yang mereka rasa mereka boleh lepas diri. Dan bagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam surah yang sama pada ayat yang ke-166, maka setelah mereka berlaku sombong takbur, tidak mengambil indah kepada apa yang telah dilarang mereka melakukannya, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka diubah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan mereka seperti kera, macam monyet, diubah menjadi monyet. Dan Allah Ta'ala dan disebut di sini tuan-tuan, bagaimana orang riba ni juga licik mereka sama macam licik ashabus sabt. Mereka tak buat secara terang-terangan, tapi dalam masa yang sama mereka merancang supaya apa yang dilakukan oleh mereka itu tidak dilihat sebagai satu kesalahan. Kan kita duk sebut beberapa kali ya tuan-tuan, mangkit di mahsyar ni macam-macam cara. Hak muka hitam lah, hak berjalan dengan muka, hak tenggelam dalam peluh, hak tu yang lidah terjelen, hak perut besar, seperti mana sebuah rumah besarnya perutnya dengan berat. Ni ada satu lagi golongan yang akan bangun dalam keadaan dirupakan wajahnya babi atau kera. Buruklah kalau keadaan macam ni tuan-tuan. Pertanda awal orang ni tak dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, beginilah orang-orang yang menggunakan berbagai helah untuk memakan harta riba. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan membiarkan dirinya ditipu oleh pencipta helah ini. Tuan-tuan, yang bagi akal kat kita ni juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita duk rasa kita bijak pandai tuan-tuan, tapi tolong ingat, Allah bukan sekadar tahu apa yang ada di luaran, Allah juga maha mengetahui apa yang berada di dalaman kita. Allah tahu zahir kita, Allah sangat tahu batin kita. Kita mungkin boleh sembunyi kepada orang niat kita. Kita boleh sembunyi kepada orang, orang mungkin tak tahu apa niat kita, satu-satu benda yang kita buat, tapi kita tak mampu nak sembunyikannya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah cipta kita tuan-tuan, takkan Allah tak tahu kita macam mana. Jadi kalau nak tipu ni tuan-tuan, janganlah tak terang mana, tak boleh pergi macam mana pun tuan. Dia mesti akan kantui. Kalau tak kantui juga tuan-tuan, maka dia akan ditunjukkan kesalahan dia dan akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, Ayub As-Sakhitaini berkata, orang-orang yang memakan harta riba menipu Allah sebagaimana mereka menipu kanak-kanak, dan sekiranya mereka melakukan riba ini secara terang-terangan, barangkali dosanya menjadi lebih ringan. Dia sebut dalam keadaan bunga lah, dia sebut dengan nama faedah lah, apalah dan sebagainya, digambarkan mereka ni macam duk bohong kanak-kanak. Budak-budak ni tuan-tuan, kadang-kadang mereka duk merengek hatu ni, kita ni rajin duk bohong. Dah jangan buat pangai, esok kita pergi. Nak bagi mereka tu senyap ya. Sebenarnya bila kita dah sebut macam tu tuan-tuan, kita kena tunaikan. Tapi kita niat kita bukan kata nak bawa pun, tapi sekadar nak bagi mereka diam, tak buat kacau ya. Sebab tu digambarkan orang riba ni menipu Allah, sebab dia menggunakan hilah nak mendapatkan mangsanya. Dan dia sebut di sini, kalaulah dia habaq terang-terangan benda tu riba, dosa tu akan jadi lebih ringan. Sebab apa dia cakap benda betul? Dia tak menggunakan hilah. Kalau orang main habaq kata, mailah kalau siapa-siapa nak pinjam duit, saya kenakan riba, sebut terus tuan-tuan, nak pinjam ah.
Takkan kita nak pi lagi? Benda tu kita dah tahu haram. Rasanya kalau pi juga tu kira memang something sungguh lah kot. Ataupun terdesak sungguh ke apa ke, tak tahu nak kata lah. Kalau benar-benar diceritakan benda yang asal, apa yang dia nak buat. Tapi sebab dia bermain helah, menyebabkan orang tak nampak benda tu satu penindasan. Yalah tuan-tuan, riba ni kalau kata kita kira, contoh kita pinjam 10,000, nak kena bayar dalam tempoh 10 tahun. Dia kira dalam bentuk bulanan. Kita nampak macam sikit tuan-tuan. Tapi kalau kita kira balik, seluruh tempoh yang kita bayar tu tuan-tuan, confirm lebih daripada 10,000. Kadang-kadang boleh pergi sampai 15, ada yang letak sampai boleh pergi sampai 20, lebih daripada 20 pada tuan-tuan. Dia untung lebih daripada sekali ganda. Bukankah itu penindasan? Pasal apa orang pinjam duit? Sebab orang tak mampu nak sediakan duit yang mencukupi dalam jumlah yang banyak. Yang kita abang awal-awal dulu tuan-tuan, bab ni tuan-tuan. Nak beli kereta, nak beli rumah, dua benda yang banyak orang buat pinjaman. Tuan-tuan, nak beli rumah lah ni tuan-tuan, paling murah pun 100,000 lebih tuan-tuan, nak cari mana? Dalam bank kita kalau boleh ada 5,000, 10,000 cash tu pun kira banyak dah. Kira elok dah tu. Nak cari sampai 100,000 mungkin ramai di kalangan kita tak mampu. Maka kita membuat pinjaman. Dan terbentang di hadapan kita pinjaman di Malaysia ni tuan-tuan, dia ada dua jalan. Yang konvensional, yang syariah. Kalau orang kata syariah tu mahal lah, rugilah apalah tuan-tuan, nak selamatkan diri daripada neraka Allah, ambillah hak halal. Sebab dia ada benda pinjaman yang boleh, yang tak diistilahkan sebagai riba. Ikutlah syariah compliant tu tuan-tuan. Tinggi sikit pun tak apa, sekurang-kurangnya harta kita halal, mendapat redha dan selamat daripada ancaman bala daripada Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada neraka Allah. Konvensional tu murah-murah terang mana sangat tuan-tuan sampai kita terpaksa nak ambil, sampai kita sanggup untuk menghadap kemurkaan Allah, tak perlulah kot. Sebab kita dah tengok tadi tuan-tuan, Allah tak bagi syurga tuan-tuan. Sedangkan sekarang ni kita mai sini, mai masjid, mai jemaah, duduk pula dalam majlis ilmu ni, sedangkan kita boleh balik berehat kat rumah, duduk relax tengok berita, tapi kita ambil untuk duduk kat sini. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak dapatkan pahala daripada Allah. Kita nak kejar syurga Allah. Tapi satu dua amalan yang kita buat, kita tahu benda tu salah tapi kita tak irau. Seolah-olah kita sengaja nak lari daripada syurga Allah. Buat apa tuan-tuan? Apa yang kita boleh dapat? Apa manfaat besar yang nak tunggu kita? Tak ada apa. Kita jadi orang yang berdosa, kita jadi orang fasik, kita jadi orang yang derhaka kepada Allah, kita jadi orang yang tidak mendapat segala kebaikan daripada Allah, orang yang dihina, dilaknat Allah. Kenapa kita nak ambil jalan yang macam tu? Sedangkan kehidupan yang abadi, yang tenang, yang cantik, yang mendapat keridhaan Allah, semua telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar kita susah di dunia tuan-tuan, asalkan kita akan mendapat kesenangan di akhirat. Di sana abadi tuan-tuan. Kekal kita, tak mati dah. Nak cari satu rumah yang cantik di syurga tuan-tuan, kena ada pengorbanan. Dan salah satu pengorbanan apabila kita menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang diminta jauh oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bab riba yang sedang kita bincangkan ni. Baik tuan-tuan. Nabi SAW bersabda, riba itu terdiri dari 70 pintu. Yang paling ringan adalah seperti orang yang menikahi ibunya sendiri, dan yang paling berat adalah jika seseorang Muslim mencemarkan kehormatan saudaranya yang Muslim. Riba ni ada 70 jenis riba tuan-tuan, yang disebut oleh Nabi SAW 70 pintu. Antara dosa yang paling ringan tuan-tuan, seperti dia menikah dengan maknya. Dulu-dulu ni, dululah, bukan kata dulu-dulu 60-an, 50-an, dulu-dulu lagi tu. Masa sebelum kedatangan Nabi SAW, ada orang yang menikah dengan maknya. Sebab tu dalam Al-Quran surah Nisa disebut, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Dan jangan kamu berkahwin dengan apa yang telah dinikahi oleh ayahmu. Ayah kita nikah dengan siapa? Mak kita. Jangan kamu menikah berkahwin dengan orang yang dinikahi oleh ayah kamu, illa ma qad salaf, kecuali dulu-dulu ni orang nak buat. Start pada hari ni jangan buat dah, benda tu haram.
Cukup aib tuan-tuan, kita dengar pun kita jadi tak boleh terima. Anak nikah dengan mak, apa cerita ni? Besarnya dosa tuan-tuan. Kalau anak nikah dengan mak, minta maaf lah, dia melakukan hubungan tuan-tuan, hubungan itu bukan dikatakan hubungan halal, bahkan disebut sebagai hubungan yang haram, zina dan sebagainya. Besar dosa tu tuan-tuan. Itu yang paling ringan. Kalau paling berat tak tahu nak digambarkan macam mana tuan-tuan. Makna kata besarnya dosa riba ni terlalu besar. Usaha untuk jauhkan diri daripada riba. Benarlah bahawa pencemar kehormatan seseorang Muslim adalah salah satu daripada pintu-pintu riba yang besar. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, orang Islam ni tuan-tuan saling duk melondeh aib orang Islam masing-masing. Betul tak? Kalau tambah kita bicara dalam bab politik, Masya Allah, Astaghfirullah, sedih tuan-tuan bab politik. Hak Melayu ni duk kata kat Melayu tu duk kata kat Melayu sana duk hamak kat Melayu situ. Sebab apa? Perbezaan politik. Tak kira dah yang mereka duk kata tu siapa, orang tua ke, orang berilmu ke. Tuan-tuan, Tok Mufti pun mereka balun serupa tuan-tuan. Kata kat Mufti ni macam mereka ni duk mengaji ni, Allah, macam tinggi tak ada dah. Main kerapat kata ni ikut suka, ikut sedap tuan-tuan. Tolonglah tuan-tuan, setiap perkataan yang kita sebut hari ni, orang tak sebut guna mulut, orang sebut guna jari, pakai WhatsApp, pakai Facebook dan sebagainya. Setiap patah perkataan yang ditulis akan dihisab oleh Allah. Setiap aib Muslim yang kita buka tuan-tuan, Allah Ta'ala akan buka balik aib kita tuan-tuan. Setiap buruk yang kita canangkan tuan-tuan, segala keburukan kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan main-main tuan-tuan dengan benda-benda ni. Kalau tak setuju, tak sealiran, tak satu ideologi pun tuan-tuan, dalam politik ke, dalam apa ke tuan-tuan, jangan sampai kita jadi orang yang duk mencemarkan kemuliaan seorang Islam. Allah sebut innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Saya Islam, tuan-tuan Islam, kita saudara. Mana ada Ustaz? Kita bukan ada kena adik-beradik pun, tak ada kena darah apa. Ustaz, mamak saya Melayu. Tak, kita bersaudara dari segi bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersaudara, berkongsi kalimah yang paling mulia, la ilaha illallah. Sama-sama kita berkongsi kalimah kunci syurga. Tapi dah hari ni pakat duk kata ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Jadi jangan tuan, jangan jadi kita salah seorang daripada orang yang terlibat dengan mencemar maruah orang Islam tuan-tuan. Tak setuju, diam. Diam, jangan kata apa. Nak buat macam mana? Manusia masing-masing tak sama. Dia ada cara dia. Sebab itulah dia ada banyak jalan. Parti pun jadi macam-macam. Tak apa kalau tak setuju. Tapi janganlah sampai menghina tuan-tuan. Jangan sampai mengejek. Jangan sampai mengutuk. Memfitnah pun banyak tuan-tuan. Duk ambil gambar-gambar orang, tapi dia bubuh dalam tempat lain. Duk buat dialog-dialog yang boleh menimbulkan lawak, seronok ke orang. Boleh menjatuhkan aib tuan punya gambar tu semua tuan-tuan. Itu menghina nama dia. Kita rasa benda tu kecil, tak apa, tunggu nanti Allah Ta'ala tunjuk besar mana sebenarnya kesalahan yang telah kita buat. Nabi satukan kita di bawah kalimah la ilaha illallah. Nabi tak bawa politik kala-kala, Nabi tak bawa apa-apa. Nabi bawa la ilaha illallah je tuan-tuan. Siapa yang waktu tu mengucap la ilaha illallah, semua bersaudara. Semua bersatu hati. Tak kira hak kaya, hak miskin, hak bangsawan, hak hamba. Semua sama rata. Tapi hari ni kita pula duk kembali kastakan balik di antara orang Islam. Mana boleh tuan? Nabi hapuskan benda tu, kita duk cuba buat balik. Sebab dia habaq di sini, pencemar kehormatan seorang Muslim adalah salah satu daripada pintu-pintu riba yang besar. Elakkan diri kita daripada sedemikian. Baik. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu pernah berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami,
Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang riba dan betapa besarnya urusannya dan bersabda, An Abdillah bin Hanzalah qala ad-dirhamu minar riba a'zamu 'indallah khati'ati min sittati wa salasina zani. Rawahul Baihaqi. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud 1 dirham yang didapati oleh seseorang daripada harta riba adalah lebih besar dosanya dalam Islam daripada membuat zina sebanyak 36 kali. Tuan-tuan, bab zina kita selesai dah tuan-tuan kan? Tuan-tuan mesti ingat bab zina ni. Oh, teruk tuan-tuan azab Allah Ta'ala. Teruknya penghinaan Allah kepada orang zina. Sampai mereka ni, dia katakan satu golongan yang akan mengeluarkan bau yang paling busuk dalam neraka melalui kemaluan-kemaluan mereka, yang dengan bau yang tersebut itu tuan-tuan akan menyebabkan seluruh penghuni neraka maki hamun, caci marah mereka sebab bau yang terlalu busuk. Penghuni neraka tak tahan dah duk cium bau busuk tu. Tapi 1 dirham yang kita dapat daripada riba tuan-tuan, dia dosa dia lebih besar daripada orang yang berzina sebanyak 36 kali. Sekali zina pun dah teruk tuan. Mana lebih besar di sini? Mana lebih besar? Mana kata dua-dua pun besar. Oh, tak apa, riba besar tak boleh buat, zina kurang sikit. Tak, bukan kata boleh buat tak boleh buat. Dua-dua tak boleh buat. Dua-dua larangan Allah. Dua-dua perkara haram. Tapi nak habaq bertapa, Allah Ta'ala benci kepada riba sehingga diletakkan kedudukan sedemikian. 1 dirham banyak mana ingat tuan-tuan? Tak besar mana pun. Kira antara nilaian yang paling kecil lah kalau dalam kiraan tu. Disebut 1 dirham. Kecil lah. Dirham ni kalau kita boleh istilah sebagai kupang lah. Dinar ni macam ringgit besar sikit. Dirham ni kupang kecil lagi. Besar tu, kecil tu pun tuan-tuan lebih besar azabnya daripada orang yang berzina sebanyak 36 kali. Disebut sendiri oleh Nabi SAW. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh faham di sini tuan-tuan, kita dah tengok beberapa hadis dan kita juga dah faham dah tuan-tuan bagaimana orang yang riba ni melakukan riba, mengamalkan riba, cuba nak jadi kaya dengan riba, mereka akan melakukan pelbagai jenis tipu hila. Jadi kita kena bersedia, berwaspada dan berjaga-jaga tuan-tuan, terutamanya diri kita. Tolong jauhkan daripada perkara-perkara yang macam ni tuan-tuan. Kalau boleh untuk tahan daripada melakukan hutang, untuk nak hidup secara berhutang, kalau boleh tahan, tahan. Kalau tak boleh juga terpaksa berhutang, tak ada masalah. Cari hutang yang dibenarkan. Cari jalan yang dibolehkan. Islam bukanlah terlalu kejam sampai tak bagi kita berhutang, tak. Bahkan tuan-tuan tolong faham tentang hutang ni, Allah Ta'ala ajak kita tata cara dan adab tuan-tuan. Ayat 282 surah Al-Baqarah. Ayat yang paling panjang. 1 muka, 1 ayat. Ayat second last surah Baqarah. Muka surat second last, tuan-tuan boleh buka tengok daripada atas sampai bawah, 1 ayat dia. Ayat tu cerita pasal dain, pasal hutang. Riba yang terjadi sekarang ni kebanyakannya daripada hutang. Kita pinjam. Cari pinjaman yang berteraskan syariah, yang dibolehkan, yang mampu mengelakkan kita daripada menerima bala dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Ingat cukup setakat tu, saya berhenti di sini dulu insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk tu adalah pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang tuan-tuan tentang kebaikan ni, orang amalkan. Kita habaq pasal riba, azab riba, orang pun dah jauhkan diri daripada riba. Selagi mana kebaikan tu dilakukan, Allah Ta'ala akan alirkan pahalanya di atas apa yang telah kita ajarkan insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.